Terima kasih Tuan Ketua dan terima kasih Yang Berhormat Sungguh Petani. Saya mohon sedikit masa kerana soalan ini melibatkan dua negeri, Kedah dan Kelantan. Untuk makluman Yang Berhormat bahawa isu bekalan air di Kelantan, Kedah dan beberapa buah negeri, Kementerian mengenal pasti punca utama melibatkan tiga. Yang pertama ialah tentang reserve margin air terawat yang sangat rendah di Kelantan dan Kedah. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, reserve margin bagi dua negeri ialah 0%. Keadaan ini meletakkan bekalan air di kedua-dua negeri sangat terdedah kepada risiko gangguan sekiranya berlaku kenaikan permintaan secara mendadak dan ujuran pembangunan berjalan lebih pantas daripada pembangunan kapasiti air. Yang kedua ialah purata kadar tarif yang rendah. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, bagi negeri Kelantan, kos RM12 per meter padu dan bagi negeri Kedah ialah RM11 per meter padu. Berbanding purata tarikh kebangsaan ialah RM68 per meter padu. Menyebabkan kedua-dua negeri ini sukar untuk melaksanakan pembelanjaan operasi atau OPEC dan apatah lagi pembelanjaan CAPEX untuk menyediakan perkhidmatan bekalan air yang lebih baik kepada pengguna. Keadaan ini secara tidak langsung juga menjejaskan kemampuan kedua operator air, AKSB dan SADA, untuk membayar sewa pajakan CAPEX kepada pengurusan aset air berhad atau PAAP. Dan faktor yang ketiga ialah kadar kehilangan air atau NRW yang tinggi. Untuk makluman di Kelantan 52.6% dan Kedah 49.9%. Berbanding purata kebangsaan 36%. NRW yang tinggi ini sangat menjaskan pengoperasian dan hasil kedua operator dalam memenuhi permintaan air yang kian meningkat daripada sektor domestik dan industri. Tuan Dipertua, untuk makluman Yang Berhormat, penyelesaian kepada isu air di kedua buah negeri ini memerlukan tindakan berterusan secara proaktif melibatkan tiga aspek utama iaitu pembangunan aset-aset air, kemampanan keuangan dan intervensi kawaselia yang lebih mantap. Dan di bawah rancangan Malaysia RP kedua RMK12, Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian memperuntukkan sebanyak 121.2 juta bagi pelaksanaan projek air untuk negeri Kedah dan kemudahan pinjaman daripada PAAP sebanyak 80 juta di bawah tempoh operasi atau OP4 2021-2023. Manakala bagi negeri Kelantan sebanyak 7.1 juta diperuntukkan di bawah RP2 RMK ke-12 dan kemudahan pinjaman daripada PAAP sebanyak 664.8 juta bagi Kelantan di bawah OP4 iaitu 2021-2023. Dan tujuan fokus utama ialah isu melibatkan margin air terawat, menangani isu kehilangan air, perluasan program penggantian pemasangan paip air dan sistem retikulasi dan pemodenan sistem teknologi maklumat. Termasuk juga untuk makluman Dewan Yang Mulia daripada aspek intervensi kawaselia, Suruhanjaya Pengangkutan Air Negara atas PAN telah menubuhkan task force khas bagi negeri Kelantan, Kedah dan negeri Pahang bagi melihat secara dekat tentang pencapaian petunjuk prestasi KPI dapat dicapai, pelaksanaan projek sumber bekalan air serta pemantapan program NRW dan pemantauan indikator kualiti air oleh kedua-dua operator air AKSB dan SADA. Terima kasih. Berhormat Sungguh Petani, soalan tambahan. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih kepada Menteri yang menjawab. Menteri sudah maklum bahawa saya ambil contoh Kedah. Dia ada sejarah istimewanya. Sebagai contoh, yang minta peruntukan untuk air ini ialah Kerajaan Barisan Nasional pada 2016. Dan pada tahun 2018, duit yang diminta 1 bilion oleh kerajaan datang. Tetapi waktu itu Kerajaan Pakatan Harapan pula minta. Lepas itu, dalam duit datang itu, nak buat pertukaran dan juga improvement kepada masalah air ini, Kerajaan Pakatan Harapan jatuh dan naik pula Perikatan Nasional. Duit itu masih ada, Menteri. Isunya ialah, oleh kerana keadaan COVID dan sebagainya, saya faham Menteri Besar Kedah sedang cuba. Tetapi isunya ialah bagaimana duit itu telah mengecil. Akhirnya, 30% daripada apa yang ada itu hilang sebabkan oleh kenaikan kos. Jadi saya minta kepada Menteri supaya kalau boleh pertimbangkan untuk menambah apa yang diperuntukkan, kerana kalau kita retender balik semua apa yang telah dibuat, saya sudah pasti akan ada kerjaan baru pula ganti. Dan kerjaan demi kerjaan, masalah air, masalah air ni Kedah ni tak selesai. Jadi sebab itu saya minta supaya kerajaan tengok mengikut EPU garis panduan mereka bagaimanakah
isu-isu kenaikan harga barang dan lain itu dapat ditop up immediately agar supaya negeri-negeri yang terlibat ini dapat laksanakan tugas mereka seperti yang telah pun dibajetkan. Kalau tidak, kita retender balik, nak buka balik cerita lain, saya ingat tukar 2 kali kerjaan pun rakyat masih tak ada ayak. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya beri jaminan bahawa bila saya ambil alih, saya tidak pernah membatalkan semua projek yang telah pun teruskan sebelum ini. Dan kenaikan kos kita sebagaimana kita tahu, Kementerian meneliti soal kenaikan kos dan penambahan kos yang terpaksa dibuat kepada projek-projek yang telah diluluskan. Saya untuk makluman Dewan Yang Mulia, untuk negeri Kedah ya, kita ada 8 projek yang sedang dibangunkan sekarang. Saya mungkin sebut 2-3 saja sebagai contoh. Projek naik taraf loji rawatan air Pelubang dengan kos keseluruhan sebanyak 455.9 juta secara pinjaman, dan projek naik taraf loji air Lubuk Bunta Lama ini secara geran 57.4 juta. Projek naik taraf loji air Jenun Baru 55 MLD sebanyak 161.9 juta pun secara geran. Berarti ini kita mengambil kira faktor kenaikan kos, dan kita harapkan projek ini demi kepentingan rakyat, siapa saja kerajaan mesti diteruskan dan mesti diambil kira faktor kenaikan kos dan tambahan yang perlu dilaksanakan. Terima kasih. Yang Berhormat Baling. Terima kasih Datuk Dipertua. Terima kasih Lepas ni kalau Menteri. kerai Muhammad. Dua-dua Kedah. Saya bersama-sama dengan Kedah tadi, betul lah. Yang Muhammad jawab tadi bagus, betul. Tapi ada juga bila kerjaan tukar, yang tender tu dibatalkan, ni pengalaman di Baling. Pakatan Harapan naik, dibatalkan, tunggu 2 tahun, baru bila Yang Muhammad jadi menteri, baru buka balik. Jadi itu di antara faktor yang Sungai Petani cakap tu betul lah. Lain sekali kami jadi mangsa. Di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian KASA yang telah membantu kami di Baling banjir. 3 hari, 4 hari sudah, banjir lagi sekali. Semalam banjir lagi sekali. Saya merayu kepada Kementerian Yang Berhormat Menteri. Saya tahu you all memang boleh buat kerja ni dan memang layak. KASA ni memang boleh buat. Air bukan sekat keladak semalam. Air bukan setakat keladak, selut. Air minum, selut masih ada lagi. Jadi saya mintalah SADA ni bantu kami kerana mereka selama ni bersandarkan harapan dengan air masyarakat Gunung Inas tu. Hari ini Gunung Inas dah hancur lebur, dia air SADA tak kesampaian pipe dia. Jadi saya merayu kepada Yang Berhormat Menteri, tolong kami, bantulah kami. Dah lah jadi jatuh tangga, timpul stembrol pula sekarang ni. Jadi saya harap Yang Berhormat Menteri boleh ambil tindakan yang sewajarnya dengan segera kepada bangsa-bangsa tragedi yang telah berlaku di Gulung Inas, lebih 37 kampung. Yang Berhormat Menteri pun dah tahu dah pergi siasat, dah turun padang. Terima kasih. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Baling. Saya turun dan saya nak sebut bahawa kita ada isu sikit di loji Sungai Limau yang terbengkalai, dan kita telah beri perhatian serius untuk selesaikan masalah loji di Sungai Limau di Baling. Dan Dewan Yang Mulia, saya nak maklum tentang isu yang dibangkitkan tadi. Kementerian telah memuluskan 2 struktur cyber dam sebanyak 20 juta diperuntukkan khusus selepas tragedi yang berlaku di Baling, dan kita harapkan ini dapat mengurangkan kadar sedimen yang berlaku di sungai yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Di samping itu, Kementerian juga telah meneliti tentang pembinaan TAPS, takungan air pinggiran sungai, sebagai satu mekanisme penjernihan sebelum air itu dirawat di loji-loji yang ada. Kita harapkan insya-Allah dengan struktur cyber dam dan pembinaan loji Sungai Limau ini akan selesai masalah bekal air di kawasan Baling. Terima kasih. Minta soalan Kelantan. Satu lagi soalan. Tambahan. Satu lagi Kelantan soalan penting. Untuk Pengerusi. Berhormat Puan Kerai. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin merujuk kepada jawapan bertulis kepada Yang Berhormat Setiawangsa bertarikh 21 Julai 2022. Apakah yang dimaksudkan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air ataupun KASA berkenaan kelemahan tadbir urus dan kedudukan keuangan air Kelantan Sdn Bhd yang disebut sebagai punca kepada masalah bekalan air di Kelantan? Saya perlukan penjelasan ini Yang Berhormat Yang Dipertua, ialah khusus daripada Yang Berhormat Menteri, kerana isu ini telah disalah tafsir dan oleh pihak-pihak tertentu dan dieksploitasi, khususnya apabila tidak mengambil keseluruhan jawapan pihak kementerian dalam jawapan tersebut. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kerai. Saya setuju bahawa jawapan yang diberi adalah lengkap, dan kalau di-refer kepada semua jawapan tersebut, saya fikir jelas. Cuma niat jahat dan tidak ada tujuan terselidung di sebalik itu menyebabkan timbul konflik yang berlaku. Untuk makluman Dewan Yang Mulia,
Apa yang dibangkitkan ialah tentang kelemahan tabik urus dan kedudukan kewangan operator air sebagaimana telah saya nyatakan tadi, di mana pengurusan bekal air Kelantan menghadapi cabaran yang disebabkan oleh kedudukan kewangan syarikat AKSB yang tidak mampan kerana faktor-faktor tarif air. Punca utama ialah kadar tarif air yang rendah di mana pendapatan yang tidak dapat menampung kos operasi dan penyelenggaraan infrastruktur air. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, tarikh air di Kelantan tidak pernah disemak lebih pada 9 tahun. Tarikh akhir sekali ialah 2013 dan kadarnya ialah RM12 per kubik meter berbanding kos keseluruhan RM2.35 per kubik meter. Kita boleh tengok kalau kos benar sepatut RM2.35 tapi kos yang dikenakan pada pengguna hanya RM12. Dan ini di antara punca menyebabkan AKSB tidak mampu untuk operasi dan kutipan bil yang tidak mampu menampung kos keseluruhan. Dan tarikh air rendah ini telah memberi kesan secara langsung terhadap usaha-usaha menambah tenaga kerja dan penaikan taraf loji dan sebagainya. Walaupun saya suka maklumkan Dewan Yang Mulia bahawa kementerian telah pun meluluskan beberapa projek di negeri Kelantan bagi menyelesaikan masalah. Antaranya ialah pembinaan loji rawatan air Kampung Teluk kapasiti 30 juta liter sebanyak 48.7 juta secara pinjaman dan dia telah mula operasi secara berperingkat-peringkat. Yang kedua, projek air tidak berhasil NRW kebangsaan ini secara geran sebanyak 69.95 juta bagi menampung masalah yang berlaku peningkatan kadar NRW di Kelantan yang agak tinggi. Kemudian di samping itu mengenai sumber air di Kelantan fasa 2 kita peruntukkan sebanyak 20 juta sebagai geran bagi mengatasi masalah dibangkitkan yang berlaku. Itu di antara masalah yang perlu saya dapat bagi penjelasan supaya tidak timbul kekeliruan sebagaimana dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Terima kasih.